Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 17 November 2021 bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Laporan dimulakan mengenai majlis pecah tanah oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg bagi pelaksanaan projek Jalan Lubuk Terenggas ke Gedong. Menurut Ketua Menteri, penduduk di sekitar Pekan Gedong bakal menikmati kemudahan jalan pintas ke Kota Semarahan apabila pembinaan projek jalan sepanjang 6.85 km dengan standard JKR R3 berserta 2 jabatan RC siap kelak. Tegasnya, kawasan Gedong mempunyai hala tuju pembangunan yang terperinci setara dengan dasar kerajaan untuk meningkatkan ekonomi dan menambahkan pendapatan rakyat menjelang tahun 2030. Gedong mempunyai masa depan yang cerah menjadi pekan baru. Pembangunan kita hingga 2030 untuk kawasan Gedong, kawasan Semunjan dan sekitarnya atau Semarahan akan lebih, kata orang putih, integrated, menyeluruh, yang akan memberi impak yang besar dalam kita hendak memajukan negeri kita. Berucap semasa program itu pada Rabu, Ketua Menteri berkata, dalam masa 5 tahun pembangunan yang dilaksanakan itu akan melimpah ke sektor pertanian, pelancongan dan ekonomi-ekonomi yang lain. Ujarnya, projek jalan di bawah Kerajaan Negeri Sarawak itu akan mengurangkan jarak dan masa perjalanan penduduk sekitar Kota Semarahan ke kawasan Kampung Gedong daripada 1 jam 30 minit kepada 50 minit sekaligus menambah baik pergerakan lalu lintas jalan raya di kawasan tersebut. Dalam program sama, Ketua Menteri turut menyampaikan peranti media PET sumbangan syarikat Huawei Teknologi dengan kerjasama kerajaan negeri kepada 12 buah sekolah terpilih di kawasan Gedong dan Semunjan. Sementara itu, semasa menjawab soalan diajukan media berhubung kenyataan Datuk Narudin yang memberi bayangan mahu berundur diri dan memberi ruang kepada Ketua Menteri untuk memajukan Gedong, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata ia masih dalam pertimbangan. Yang kata beri ruang katanya, kalau boleh saya datang ke situ, jadi saya timbanglah. Saya akan timbang dan keadaan lah. Dah masanya sesuai kelak saya announce lah. Dan saya lihat juga Nurdin, bersama dengan Nurdin, kerana Nurdin mau fasa tu bangun dengan cepat, benar katanya lah. Kerana daripada peruntukan yang besar juga. Laporan seterusnya di Betong. Berita baik kepada para pekebun yang aktif dalam tanaman kelapa sawit dan lada apabila Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan berjumlah 60 juta ringgit untuk membekalkan baja. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugah Hembas berkata, kelulusan peruntukan itu bukti keprihatinan pucuk pimpinan kerajaan negeri di bawah Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dalam membantu meningkatkan sumber ekonomi penduduk terutamanya yang tinggal di kawasan pesisir. Siti ini program kita beri pemerintahan walaupun kita COVID itu dan sudah tuai kita Kepala Menteri yang berada itu Raja Tan Sri Abang Jo yang sini dan rakyat yang tanam sawit, tanam lada dan tahu visi location beri kena dulu kalau kita sebutkan uang kita di tanya berat, uang kita yang buang lagi. Ini 60 juta dah dibagi ke semua seluruh negeri Sarawak. Kalau kita betul semua hampir, saya itu semua misi kita, semua misi dibagi sepintu, divisi nanam lada atau sawit, pada lebih 12 bed aja. Datuk Amar Douglas berucap demikian semasa menyempurnakan Agriculture Community Outreach Program AgriCop bahagian Betong Seri 25 di Rumah Panjang Sabar Asal pada Selasa. Beliau yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menjelaskan Kementerian Pertanian juga telah memperkenalkan tanaman melalui teknologi fertigasi, satu kaedah lain untuk membantu mereka yang berminat dalam bidang pertanian. Katanya, mereka tidak memiliki tanah masih mampu menghasilkan tanaman dengan hanya menggunakan tenaga elektrik yang mana tanaman itu nanti akan dibaja secara automatik. Program yang disertai seramai 100 orang peserta terdiri daripada penduduk dari rumah panjang di sekitar DIT turut dihadiri mantan Adun Saribas Muhammad Raziz Hitam. Selanjutnya mengenai lawatan kerja Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai ke program vaksinasi dos penggalak bas bergerak di Dewan Kelab Melayu MUC Sibu pada Rabu.
Pasukan bergerak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah berada di Dewan MUC untuk memberikan dos penggalak kepada penduduk setempat. Dalam pada itu, Dr. Anwar juga telah mencadangkan pemberian dos penggalak diadakan pada 11 malam pada hujung minggu ini di Taman Selera MUC dan Taman Harmoni. Sehubungan itu, beliau mempelawak orang ramai untuk mendapatkan dos penggalak di lokasi yang telah ditetapkan. Manakala di Miri, kerjaya dalam bidang kemahiran seperti perkapalan mendapat permintaan tinggi dalam sektor swasta. Menurut bekas adun Lambir Ripin Lamat, ramai pelatih pelita mas laut sendirian berhad yang telah diambil pekerja oleh syarikat-syarikat perkapalan di dunia. Sehubungan itu, ibu bapa harus menggalakkan anak-anak ataupun remaja menceburi bidang perkapalan ataupun maritim kerana ia menjanjikan kerjaya yang berpendapatan lumayan. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan tamat kursus Maritim Deck Apprentice MDA 30 yang diadakan di Hotel Grand Palace Miri pada Isnin. Ujarnya lagi, pelita mas laut telah menyusun strategi mengikut prosedur operasi standard SOP untuk terus memberikan latihan di bidang marine khas buat anak-anak tempatan untuk menceburi bidang perkapalan ini semasa pandemik COVID-19. Beralih ke perkembangan persidangan Dewan Rakyat, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang dalam persiapan untuk melaksanakan pindaan perkara 119 Perlembagaan Persekutuan berhubung umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, antara persiapan yang sedang dilaksanakan oleh SPR meliputi pindaan kepada peraturan-peraturan pilihan raya, pendaftaran pemilih 2002 dan undang-undang lain yang berkaitan, penyediaan prosedur operasi standard SOP dan penyediaan sistem serta infrastruktur. Selain itu, SPR katanya juga telah mengenal pasti beberapa tindakan yang perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik seperti membuat semakan maklumat bakal pemilih, membuat semakan di lapangan yang melibatkan bakal pengundi berumur 90 tahun dan ke atas dan semakan di lapangan ke atas alamat untuk memastikan penentuan bahagian pilihan raya yang tepat. Ini jelasnya termasuk mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak-pihak yang berkepentingan, program pendidikan pengundi kepada bakal pemilih dan menyemak keperluan logistik bagi persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Keluang Wong Shu Ki pada persidangan Dewan Rakyat pada Selasa. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Jabatan Perikanan Malaysia DOF akan mempertimbangkan kelulusan lesen sampan khas nelayan pantai zon berkaitan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiani berkata, ia tertakluk kepada proses pemutihan yang dijalankan dari semasa ke semasa dan juga tertakluk kepada keupayaan daya tampungan sesebuah kawasan berbanding dengan sumber perikanan sedia ada. Jelas beliau, ini adalah untuk memastikan sumber perikanan dapat diuruskan secara mapan, mengurangkan kesesakan di zon tangkapan serta konflik dalam kalangan nelayan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusuf Abdul Wahab, berhubung pembukaan semula pengeluaran lesen nelayan pantai Zon A yang dibekukan selama ini. Dalam pada itu katanya, bagi memastikan pendapatan nelayan di Zon A tidak terjejas, MAFI juga telah berusaha menubuhkan sebanyak 13 My Community Perikanan MyKP untuk nelayan pantai yang mewakili 13 negeri tidak termasuk negeri Sabah. Jelas beliau, penubuhan MyKP bertujuan melahirkan komuniti perikanan yang mampu bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti harian meliputi aktiviti penangkapan ikan, ternakan aquaculture dan peluang ekonomi perikanan dengan memberikan penekanan terhadap pengurusan sumber perikanan setempat sebagai teras ekonomi komuniti perikanan. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Cegah COVID-19 dengan kerap cuci tangan bagi melindungi diri dan orang lain. Kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS.